Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini saya bersama kekanda saya Datuk Isyamuddin selaku Setiausaha Agung MHO. Juga kita ada satu perjumpaan dengan YB dengan Kementerian Sumber Manusia, iaitu YB Datuk Seri Saravanan. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar luahan, kita kira luahan hati dan juga perbincangan yang kita nampak menjurus ke arah bagaimana sebenarnya apa yang telah terjadi dalam Kementerian Sumber Manusia, yang di mana mereka telah mempunyai banyak tekanan. Jadi kita telah berbincang pada hari ini dan mereka telah bersetuju untuk menangguh usul yang kita bawa, cadangan yang kita bawa itu. Mereka telah bersetuju untuk menangguh untuk kemasukan warga asing, khusus pada warga Bangladesh. Jadi itu adalah satu pertemuan yang kita kata perbincangan yang ke arah menjurus ke arah baguslah. Jadi alhamdulillah kita juga pada hari ini, mereka juga Datuk Saravanan juga akan mempertimbangkan untuk menaikkan taraf gaji untuk sektor 3D ni. Jadi sebab itu kita rasa hari ini kita mendapat berdasarkan perbincangan dan usul yang telah kita bawa pada hari ini, dan kita mempunyai persamaan. Maksudnya ada persetujuan dan persamaan yang kita berdasarkan dan perbincangan pada pagi inilah. Tapi sekiranya ada perubahan yang selepas ini yang mungkin tidak seperti mana kita bincangkan pada ini, kita akan kita akan bawa cerita lain lah. Tapi apa yang kita rasa pada hari ini, perbincangan kita yang di mana yang dipromosikan oleh Datuk Seri Saravanan, apa yang diusulkan oleh Datuk Isyamuddin pada hari ini, saya rasa satu pendekatan dan juga perbincangan yang lebih terperinci lah. Sebelum ni kita dengar, kita bercakap di media sosial, bercakap di media massa, kita bercakap bergaduh kat luar aje. Tapi bila kita bincang, kita duduk semeja dan kita telah mendengar, dan turut hadir pada pagi ini ada KSU, pemangku KSU Kementerian Sumber Manusia, dan juga ketua pengarah Kementerian Sumber Manusia, dan juga mereka semua yang terlibat. Jadi kita rasa kita telah mendengar secara terperinci apakah sebenarnya masalah yang dihadapi. Jadi insya-Allah kita juga Datuk Seri Saravanan telah bersetuju untuk wujudkan jawatan kuasa jawatan kuasa bersama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga NGO dan juga Semboyan Malaysia dan juga MHO, supaya kita dapat menjadi, orang kata, dapat mendengar, dapat mengetahui apa sebenarnya perkara yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia untuk kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Jadi itu satu pertemuan yang kita rasa satu benda yang baiklah, kata sebab kita kadang-kadang nak bekerjasama dengan kementerian ni bukannya mudah. They are not welcome to us pun, kan. Kadang-kadang susah kita nak dapat kementerian yang sanggup nak bawa kita masuk dalam rumah dia. Lagi-lagi kalau ada kira-kira, kan kita pun kita sedia maklum lah sekarang ni surat minit mesyuarat ni ada kira-kira. Minta berapa? Contohnya kan, kalau 200 kuarter, 200 kali 1000, itulah harga minit mesyuarat. Tapi alhamdulillah pertemuan pada hari ini kita dengar tak ada kelulusan yang begitu lagi. Tak ada, yang saya difahamkan, tiada kelulusan yang minit mesyuarat menteri ke, minit mesyuarat daripada ketua pengarah ke, tak ada lagi. Maksudnya mereka kena melalui proses yang di mana saya rasa mempunyai akta yang terbaru, akta penginapan dia. Akta, tak silap saya, 446, iaitu kena memastikan warga asing yang masuk ke dalam Malaysia, majikan perlu memberikan tempat tinggal yang selesa dan juga tempat yang ditempatkan khusus untuk pekerja datang ke Malaysia. Dia try to become like Singapore lah, macam apa yang Singapore cuba buat. Sebab itu benda yang baik. Sebab contohnya kalau dia bawa 1000 orang ini kena pastikan ada penempatan sebelum mereka masuk ke negara kita. Itu satu akta yang baru yang telah dibuat di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan kita rasa itu benda yang relevan. Jadi kita mengharapkan supaya pertemuan pada hari ini, perbincangan pada hari ini, kita dapat pergi kepada, orang kata, berterusan lah. Maksudnya supaya kita boleh menjadi loudspeaker kepada masyarakat di luar sana, supaya kita nak pastikan masyarakat tempatan dulu mendapat, orang kata, tempat kerja dulu ni. Dan kita tadi Datuk Isyam telah usulkan supaya kenaikan harga gaji untuk sektor 3D ni kena naik tinggi, supaya mereka tidak dilihat, mereka mempunyai standardized pada gaji mereka. Ni kalau gaji 1,100, siapa yang nak kerja? Kan, siapa yang nak kerja? Dah lah tempat kotor, gajinya sedikit.
Kalau ada tempat yang orang kata walaupun kotor penita tapi gajinya katalah minimum 2,200, mungkin boleh dipertimbangkan. Kalau itu juga tidak berlaku, tidak juga masyarakat tempatan ingin juga mengambil kerja ini, maka barulah kita boleh buka kepada warga asing. Tapi warga asing yang ada di negara kita usulkan begitu. Kita tengok yang datang bukan secara haram. Kita yang datang yang nak tarikh tamat tempoh pasport dan permit dan sebagainya, kita renew yang ada. Bukannya kita nak ambil lagi, nak menambahkan warga asing di negara kita. Jadi itu saja saya sampaikan pada hari ini. Jadi Datuk Hisham boleh tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepenggunaan dan salam kemanusiaan. Salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini alhamdulillah kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia. Kita ada satu pertemuan dua hala di antara NGO yang menyuarakan hasrat kita dengan Kementerian Sumber Manusia. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia kerana sudi mengadakan pertemuan ini yang diketuai oleh Datuk Seri Saravanan selaku Menteri Sumber Manusia dan juga pemangku KSU Datuk Rizman dan juga Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja iaitu Tuan Haji Asri, selaku senior orang lama dalam Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia. Okey. Hari ini kita telah menyampaikan hasrat kita. Yang paling penting hari ini kita menyampaikan hasrat kita, hasrat masyarakat, hasrat rakyat terus kepada YB Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Saravanan. Apa yang kita minta sangat jelas. Mesej kita sangat jelas. Yang pertama, kita minta kepada sektor 3D ini diberikan satu insentif yang menarik agar masyarakat ataupun orang tempatan, warga negara boleh menarik minat mereka. Kita telah mencadangkan supaya tangga gaji minima dinaikkan bukan hanya 1,100 kepada tahap yang lebih sesuai. Yang kita cadangkan adalah 2,000 ke 2,500, di antara 2,000 ke 2,500 untuk sektor 3D, untuk penggajian sektor 3D. Ini cadangan kita yang pertama. Kita mencadangkan juga kepada YB Menteri supaya majikan-majikan yang menggajikan warga negara Malaysia diberikan sedikit insentif, antaranya insentif cukai korporat, pengurangan insentif cukai korporat. Mungkin daripada 18% boleh turun lagi pada jumlah yang tertentu sekiranya mereka menggajikan satu kuantiti tertentu yang melibatkan pekerja-pekerja dari tempatan. Dan kita juga menyatakan juga supaya perlu ditangguhkan sementara dan mungkin dinilai semula polisi yang sedia ada, iaitu program rekalibrasi. Dan mereka mengatakan bahawa program rekalibrasi mereka telah mempunyai data dan pengumuman dalam masa yang akan datang, dalam masa singkat akan ada satu pengumuman yang akan dibuat oleh Ketua Pengarah Immigration jumlah warga asing yang telah memohon program rekalibrasi tenaga kerja, dan mereka akan umumkan. Dan dari pengumuman itu mereka akan melihat sama ada program ini berjaya atau tidak berjaya. Dan kita juga telah menyampaikan juga hasrat ini lebih penting, kita telah menyampaikan ke maklumat Kementerian Sumber Manusia kerana YB Menteri merupakan salah satu daripada ahli kabinet untuk dilihat semula kumpulan IM13 atau kumpulan stateless, mereka yang lahir di Malaysia yang pernah diberikan dokumen daripada kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Mereka telah tinggal di Malaysia bergenerasi dan anak-anak mereka ini hari ini walaupun lahir di Malaysia tidak mempunyai dokumen dan tidak boleh diusir ke negara luar kerana mereka tidak mempunyai kerakyatan di negara asing. Kita menyampaikan hasrat kita kepada YB Menteri agar YB Menteri menyuarakan pandangan ini supaya kumpulan stateless yang ada ni boleh dijadikan sebagai alternatif untuk penggajian ataupun sumber tenaga. Selain daripada kita melihat sebelum kita memikirkan soal membawa warga asing baru, bermaksud prioriti kita diutamakan adalah warga negara Malaysia. Sekiranya tidak ada warga negara Malaysia berminat walaupun gaji minima telah dinaikkan, mungkin kita perlu lihat juga kumpulan stateless sebagai alternatif terhadap tenaga kerja manusia di Malaysia kita. Kita juga menyatakan hasrat supaya keutamaan diberikan kepada pekerja asing yang sedia ada di Malaysia untuk diputihkan melalui program rekalibrasi tenaga kerja sebelum kita memikirkan soal kemasukan. YB Menteri telah menyatakan kepada kita bahawa dia bersedia untuk melihat cadangan-cadangan yang ada, dan dia juga menyatakan bahawa mereka juga mempunyai hasrat dan akan mengumumkan kadar gaji minima pada masa yang
yang terdekat. Kenaikan gaji minima. Cuma pengumuman jumlahnya tidak dapat kita ketahui lagi, tetapi mereka akan, Kementerian Sumber Manusia akan menaikkan gaji minima. Ini satu berita baik lah. Berita baik bahawa dalam masa yang terdekat gaji minima di Malaysia akan dinaikkan untuk mengimbangi kos sara hidup. Sudah tentulah semua orang tahu, dengan jumlah RM1,100 gaji minima, tidak ada siapa yang boleh hidup dengan dengan selesa, bukan selesa tak selesa, basic, bawah pada paras hidup untuk hidup di Kuala Lumpur ni. Jadi mereka dan memang Kementerian Sumber Manusia akan menaikkan, dan pengumuman itu akan berlaku dalam masa yang terdekat. Dan kita melihat cadangan-cadangan yang kita beri kepada Kementerian Sumber Manusia akan ditimbang dengan cara yang baik, dan mereka juga minta kepada kita sepihak NGO untuk bersama-sama dengan Kementerian Sumber Manusia untuk menyalurkan tenaga kerja sekiranya ada mana-mana pekerja daripada Malaysia yang berminat untuk mencari kerja. Kita ada satu sistem yang dipanggil My Future Job, dan kita sama-sama akan cuba untuk mempromosikan sistem yang sedia ada, agar penggajian yang ada ni sudah tentulah kita senada dengan Kementerian Sumber Manusia, iaitu memberikan keutamaan kepada orang Malaysia dan cuba untuk menggunakan jumlah tenaga kerja yang sedia ada di kalangan masyarakat stateless dan masyarakat asing yang telah ada, sebelum kita memikirkan soal kemasukan baru. Yang lebih menariknya, YB Menteri telah memberikan jaminan bahawa ejen-ejen pekerja asing yang cuba mencari laba keuntungan dengan cuba membuat satu program-program pemerdagangan manusia untuk menjual, membawa masuk pekerja-pekerja asing, mungkin akan disekat. Dengan cara bagaimana? Tidak ada lagi kelulusan khas. Tidak ada lagi kelulusan khas daripada peringkat menteri untuk meluluskan satu kelulusan khas tanpa mengikut piawaian ataupun mengikut checklist ataupun mengikut tapisan-tapisan. Kerana semua kelulusan selepas ini, sekiranya ada apa-apa kelulusan, mestilah melalui satu komiti khas, yang mana komiti khas itu akan dianggotai oleh kementerian-kementerian berkaitan. Seperti contohnya pengilang, tidak ada lagi kelulusan khas daripada mana-mana menteri, semuanya kena melalui satu task force ataupun special committee yang mana akan dianggotai oleh kementerian-kementerian yang ada. Dan tidak ada lagi ejen-ejen yang cari makan akan boleh meneruskan program-program penggajian secara agensi ini. Kenapa? Kerana adanya akta penginapan yang mana hanya majikan yang mempunyai tempat kediaman hostel, hanya mereka saja yang boleh. Maknanya kalau dia ni mempunyai kapasiti untuk menggajikan 100 orang pekerja, dia tidak boleh lagi ambil masuk 1000 orang. Kerana 900 lagi dia nak bagi sub kat tempat lain. Tidak ada lagi, kerana mereka hanya diluluskan kuota berdasarkan tempat kediaman penginapan hostel yang ada. Dan ini merupakan jaminan yang telah diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia akan menyaring dan menapis sebaik mungkin. Walaupun bagaimanapun kita telah mendesak kepada YB Menteri supaya memberikan penangguhan dengan kadarnya maksima, kerana untuk memberikan lebih banyak peluang kepada orang tempatan untuk bekerja di Malaysia. Kerana kita tahu bahawa ramai orang yang terjejas, dan kita juga tidak boleh menafikan bahawa kerana ada keperluan industri terhadap pekerja-pekerja, kerana kita tidak mahu ekonomi negara kita ini terjejas kerana kerugian disebabkan tidak ada tenaga kerja yang cukup. Jadi kita akan cuba berkoordinasi, dan ini yang kita mahu, bahawa ada semak imbang yang mana YB Menteri telah mencadangkan, supaya kita juga mencadangkan pada YB Menteri untuk pelibatan NGO untuk turut serta di dalam jawatan kuasa ini, supaya menjadi suara kepada masyarakat, supaya kepentingan stakeholder masyarakat ini ataupun rakyat ini tidak dikebelakangkan. Kerana kita nak mahu bahawa bukan hanya kepentingan majikan itu perlu disuarakan, kepentingan pekerja juga perlu didahulukan. Kerana Kementerian Sumber Manusia sudah tentulah sebagai Kementerian Sumber Manusia ni, tanggungjawab utama kepada Kementerian Sumber Manusia adalah untuk memastikan bahawa penggajian yang melibatkan orang tempatan dapat dipenuhi dengan kadar yang maksima. Jadi kita hari ini sebagai kesimpulannya, kita meminta kepada Kementerian Sumber Manusia untuk terus menjadi sebagai benteng pertahanan bagi peluang-peluang penggajian yang melibatkan orang tempatan. Kerana kita tidak mempunyai harapan yang lain yang kita nak harapkan. Kerana kalau kita mengharapkan majikan akan berfikir soal untung. Kalau kita mengharapkan
badan-badan ataupun agensi-agensi pekerja asing, mereka juga akan bercakap soal keuntungan yang maksima. Tetapi kita mengharapkan Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja akan menjadi kumpulan penyaring untuk menyaring semaksimalnya mungkin agar warga asing dapat dikurangkan, lambakan warga asing dapat dikurangkan, sekaligus memberi keutamaan kepada pekerja tempatan dan juga masyarakat yang ada di Malaysia. Dan setakat ni ada saja yang ada. Mungkin Haji nak tambah? Jangan tambah Haji. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.